Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Apa khabar? Diharapkan murid-murid sihat sejahtera dan sudah bersedia dengan pensel dan buku. Hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 hingga tahun 6 SK, tajuk Panduan Menulis Karangan dalam bahagian C, kertas penulisan. Jom belajar bersama Cikgu Sabaria. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Diharapkan semua murid bersedia. Jom belajar bersama cikgu. Format UPSR. Soalan karangan terdapat dalam bahagian C, kertas penulisan. Dua soalan diberikan, tetapi murid-murid wajib jawab satu soalan sahaja. Seterusnya, 25 markah diperuntukkan untuk menjawab soalan ini. Masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan ini ialah 35 minit. Untuk maklumat murid-murid, panjang karangan hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Seterusnya, mari kita lihat pula tips menjawab soalan. Tips menjawab soalan yang pertama ialah baca kedua-dua soalan. Kedua, fahami kehendak soalan. Yang ketiga, pilih satu soalan sahaja. Yang keempat, sediakan kerangka karangan. Yang kelima, patuhi format karangan. Yang keenam, kemukakan isi yang mantap dan huraikan dengan jelas. Seterusnya, sifar kesalahan. Seterusnya, mari kita lihat teknik menulis karangan. Yang pertama, pilih soalan atau tajuk yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kamu. Iaitu, mesti ada idea, jalan cerita dan juga fakta. Yang kedua, pastikan kehendak soalan, jenis dan format karangan yang hendak ditulis, iaitu sama ada karangan berformat dan juga tidak berformat. Mari kita lihat karangan jenis berformat, iaitu laporan, berita, ucapan,
atau syarahan atau ceramah dan pidato, wawancara, dialog, temu ramah. Surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, perbahasan. Seterusnya, mari kita lihat pula karangan jenis tidak berformat, iaitu peribahasa atau jogan kata, deskriptif atau cerita, perbincangan atau fakta, atau pendapat atau ulasan. Yang ketiga, murid-murid dikehendaki bina kerangka karangan dalam bentuk grafik, iaitu mesti ada pendahuluan, isi dan juga penutup. Yang keempat, tulis karangan berdasarkan kerangka yang dibina, iaitu mesti ada idea, jalan cerita dan juga fakta. Yang kelima, murid-murid hendaklah semak karangan dari struktur ayat, ejaan, penggunaan kata yang tepat, imbuhan dan tanda baca. Di sini ada formula yang senang untuk diingati, iaitu SPEED. S untuk struktur ayat, E ejaan, P penggunaan kata yang tepat, I adalah imbuhan, T adalah tanda baca. Seterusnya, mari kita lihat pula teknik membina kerangka karangan. Baiklah murid-murid, tahu tak kamu panduan membina kerangka karangan? Dalam pendahuluan, murid-murid mestilah membuat dalam satu perenggan sahaja. Yang kedua, mestilah memperkenalkan tajuk semasa dalam pendahuluan. Seterusnya, dalam perenggan isi, yang pertama terdiri daripada 3 ataupun 4 isi. Setiap isi mestilah dihuraikan dalam satu perenggan, iaitu ada isi, huraian dan contoh. Setiap perenggan perlu menggunakan penanda wacana. Seterusnya, dalam bahagian penutup pula, murid-murid mestilah menulis dalam satu perenggan sahaja. Dalam perenggan tersebut, murid-murid mestilah menyatakan pengajaran, pandangan dan juga kesimpulan. Seterusnya, mari kita lihat pula maklumat penting sebagai peringatan kepada murid-murid semasa menulis karangan. Yang pertama, pastikan isi tidak berulang-ulang dan terpesong daripada tajuk.
Yang kedua, jangan tulis karangan dalam satu perenggan sahaja. Yang ketiga, pastikan format karangan mestilah betul. Yang keempat, gunakan penanda wacana dan peribahasa yang bersesuaian. Yang kelima, tulisan mestilah kemas dan jelas. Yang keenam, pastikan tiada kesalahan dari segi ejaan, penggunaan kata yang tepat, imbuhan dan tanda baca. Semoga video ini dapat membantu murid-murid menjawab dengan mudah soalan dalam penulisan bahagian C. Seterusnya, uji minda jawab soalan. Berdasarkan format karangan yang telah dipaparkan di bahagian sebelah, pilih jawapan yang paling tepat. Pertama, karangan dialog. 2. Karangan berita. Jawapannya ialah karangan. Sila pilih satu jawapan. Soalan kedua. Berdasarkan format karangan, pilih jawapan yang paling tepat. Yang pertama, karangan berita. 2. Karangan catatan. Jawapannya ialah soalan yang ketiga. Berdasarkan format karangan, pilih jawapan yang paling tepat. Yang pertama, karangan ucapan. Kedua, karangan berita. Jawapannya ialah berdasarkan format karangan, pilih jawapan yang paling tepat. Pertama, karangan dialog. Kedua, karangan laporan. Jawapan untuk nombor 4 ialah yang kelima. Berdasarkan format karangan, pilih jawapan yang paling tepat. Yang pertama, karangan surat kiriman rasmi. Yang kedua, karangan surat kiriman tidak rasmi. Jawapan untuk nombor 5 ialah selamat menjawab. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.